Salam geng, racun kali ni saya memang super excited gila. Saya dah tak sabar nak share dengan korang. Yang pertama sebab kita ada phone terbaru OnePlus 2022. Kita ada OnePlus 10 Pro. Yang kedua, akhirnya geng, saya dapat test performance chipset terbaru Qualcomm yang paling berkuasa 2022 setakat ni. Kita ada Snapdragon 8 Gen 1. Last time kita adalah bad experience dekat chip Qualcomm 888, 888 Plus sikit kan, dari segi overheat, throttling kan. So this time adakah Qualcomm dah fix issue tu dan sepau manakah upgrade OnePlus kali ni untuk OnePlus 10 Pro? Kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Untuk unboxing experience dekat OnePlus 10 Pro ni, saya rasa sama je lah macam OnePlus 9 series juga. Kotak pun sama, design kotak pun sama, warna pun sama. So dekat bahagian bawah ni, yes, dia ada Hasselblad, co-developed with Hasselblad. So di bahagian sisi kanan ada logo OnePlus, di sisi kiri korang akan nampak ada logo Hasselblad. Sama je lah macam before ni. Kalau dekat belakang, dekat sini just ada dia punya variant lah yang kita dapat ni kan. So jom kita buka dulu dan tengok isi dia macam mana. Once korang buka, korang akan nampak lah ada tulisan Hasselblad. Untuk punya kotak bahagian bawah ni warna hitam full, bukan merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dalam kotak apa yang ada? First of all, korang akan nampak lah ada satu lagi kotak warna hitam full. Ada logo OnePlus dekat tengah. Yang mana dekat dalam ni biasanya kita akan dapat benda-benda yang simple lah. So kita akan buka. So dalam ni kita akan dapat something yang ni apa Ni macam baru. So dekat sini kita dapat stiker. Korang boleh nampak OnePlus Hyper Boost, ada logo OnePlus hitam dengan merah. So dekat sini ada manual, cara penggunaan, dan juga dekat sini ada kata-kata semangat lah kan. So kita kena buka. Di bahagian sini korang akan nampak ada SIM tool ejector. Dan next lagi apa yang ada, of course kita punya smartphone tu sendiri dekat sini. Tapi saya tak akan buka lagi, kita akan tengok sekejap lagi. Next, dalam kotak apa yang ada? Dekat sini kita dapat satu casing. Yang menarik dekat sini, casing yang kita dapat ni bukan transparent, tapi dia full hitam. Korang boleh nampak design dia tu, boleh kata just nice. Dia macam smooth bila pegang. Dekat belakang saya perasan dia macam ada texture tau. Nice lah, mungkin dia nak cover kan, dia nak lindung kalau macam panas ke apa. Dia macam dapat kawal. So dalam kotak lagi apa yang ada? First kali kita dapat kabel pengecasan. Dan yang terakhir kita dapat adapter pengecasan. Yang mana kalau korang tengok sekarang ni, kalau OnePlus 9 dulu dia C2C, sekarang dah pun dikembalikan kepada USB-A to USB-C. Dan kalau dekat adapter dia, kalau korang perasan dekat sini 80W SuperVOOC. Yang mana SuperVOOC ni kalau korang ingat, yang ni teknologi pengecasan yang ada dekat Oppo. Since sekarang ni kan OnePlus dia dah bekerja di bawah Oppo, so dia dah tak pakai lah discharge ke warp charge ke. So korang kena terimalah SuperVOOC kat sini. OnePlus 10 Pro buat masa ni hanya didatangkan dengan 2 version. Untuk warna dia ada warna hitam dan juga warna hijau. Untuk variasi dia ada 8GB RAM dan 128GB storan dalaman, ataupun yang paling tinggi korang boleh dapatkan 12GB RAM dan juga 256GB storan dalaman. Buat masa ni OnePlus 10 Pro ni hanya ditawarkan untuk pasaran China saja. Untuk global apatah lagi Malaysia memang belum ada lagi. So kalau nak tanak kan, kalau korang nak cari kat Malaysia ni memang kena import lah. Kalau cerita pasal import ni biasanya saya akan cari Fastech lah, memang boleh kata trusted. Untuk harga agak bangsawan juga, starting dalam 3,000 lebih macam gitu tau. Rekan kali ni nampaknya memang sangat-sangat berbeza, sangat-sangat berlainan dengan phone-phone OnePlus yang ada dekat pasaran sebelum ni. Masa leak yang tersebar before ni, saya tengok kan, betul ke OnePlus keluarkan design macam ni kan? Tok-tok bila dah keluar tu, yes sama, boleh kata agak eye-catchy juga design macam ni. Tapi masa dia release kan, official release tu, saya perasan ramai yang cakap kalau rekaan kamera OnePlus 10 Pro yang korang nampak dekat atas tu, dia macam terinspirasi daripada Samsung S21, ataupun lebih tepat lagi dia macam kopi Samsung S21. Tapi kalau korang tengok balik, dia tak adalah kopi 100%. At least OnePlus 10 Pro ni dia ada dia punya karakter dia yang tersendiri tau. Cuba korang tengok betul-betul kan, betul ke tidak? Saya memang sukalah kalau OnePlus, kalau atau bukan OnePlus lah ataupun brand lain dikeluarkan phone-phone yang ada rekaan yang rare-rare, yang macam pelik-pelik ni kan. At least dia tak sama dengan rekaan phone yang ada tau. Tak adalah nampak macam sama je bila pandang kan. Untuk pilihan warna, OnePlus 10 Pro ni didatangkan dengan 2 version macam korang tahu tadi. Dia ada warna hijau ataupun warna hitam. Personally kalau korang tanya saya memang sangat suka warna hijau yang ditanam kat bodi belakang OnePlus 10 Pro ni. Memang cantik, memang nampak dia tak adalah macam menonjol sangat hijau dia tu. Bagi saya just nice. Dan saya sangat suka tau dia punya feel matte body belakang phone ni. Memang terasa smooth bila pegang, bila sentuh tu memang terasa smooth tau. Dia tak adalah glossy, memang cap jari pun tak senang nak melekat. Lagi-lagi kombinasi frosted glass dekat panel belakang plus modul kamera dari seramik ni menambahkan lagi extra premium phone OnePlus 10 Pro ni. Dan of course OnePlus masih kekalkan originality dia tu macam logo OnePlus dekat tengah, dan dia masih ada 3-way LED slider di sisi. Metal frame dia ni jenis glossy tau, bukan matte. Kalau OnePlus 9 overall frame dia jenis bulat, tapi OnePlus 10 Pro ni dia agak lain sikit tau. Dekat bahagian atas jenis flat, kalau korang tengok di bahagian bawah tu jenis bulat. Power button dekat sebelah kiri lah sekali dengan LED slider. Volume button pun sedang
sedap dia tekan. Button dia pun boleh kata sama lah macam button power, jenis kecil, feel tekan pun sedap, clicky. Untuk slot SIM, port pengecasan, stereo speaker, semuanya ada dekat bahagian bawah. Dan untuk speaker keduanya terletak dekat bahagian earpiece. Sekilas pandang, kalau kita tengok balik lah spesifikasi skrin yang ada dekat OnePlus 10 Pro ni, kalau kita comparekan dengan OnePlus 9 Pro, memang nampak sama macam tak ada apa yang berbeza. 6.7 inci, jenis curve kiri kanan skrin dia, lepas tu pakai panel Info AMOLED. Untuk resolution boleh support sampai paling tinggi 1440p, untuk refresh rate 120Hz, dan paling tinggi dia punya max brightness tu boleh cecah 1300 nits. Of course lah, kalau bercakap dari segi quality screen, memang saya tak nafikan kalau quality screen yang ada dekat OnePlus 10 Pro ni memang sangat-sangat cantik. Warna pop-up kan, screen terang, vivid, angle pun cun, memang level-level bangsawan. So, apa je yang terbaru yang OnePlus upgrade dekat skrin OnePlus 10 Pro? First kali korang kena tahu kalau OnePlus 10 Pro ni dia pakai teknologi LTPO generasi kedua. Yang mana teknologi ni menawarkan refresh rate secara variable dari 1Hz sampai 120Hz, depend pada konten yang kita tengah buat dekat screen phone ni. Fungsi ni of course lah dapat menjimatkan kuasa dan lebih efisien. Next, untuk skrin OnePlus 10 Pro ni dilindungi dengan kaca paling tahan lasak lah, Corning Gorilla Glass Victus. Bukan dekat depan saja, tapi dekat belakang pun pakai Corning Gorilla Glass Victus. Yang ketiga, posisi cap jari kali ni yang dalam skrin tu kali ni nampaknya lebih strategik lah berbanding OnePlus 9. Dia macam nampaknya lebih tinggi, senang kita nak capai. Bercakap dari segi prestasi, saya tahu mesti korang tertanya sepower manakah chipset Qualcomm yang terbaru ni, Snapdragon 8 Gen 1 berbanding Snapdragon 888 ataupun 888 Plus. Dari segi spek lah, kalau kita tengok dekat bacaan AnTuTu, bacaan 3D Mark, memang saya dapat skor tu boleh kata sangat-sangat power lah, sangat-sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan chipset Qualcomm Malaysia. Untuk skor AnTuTu benchmark dekat sini, hasil saya buat, saya dapat lebih kurang hampir cecah 1 juta poin. Dekat sini kita ada 972,000 poin. Untuk bacaan 3D Mark pun jauh lebih tinggi jugalah, saya dapat lebih kurang 10,000 macam tu. Tapi itu semua sekadar benchmark. Kalau gaming experience macam mana? Okey, sebelum kita mulakan dari segi gaming experience, saya akan tunjuk dulu dekat korang lah grafik apa yang support dekat chipset ni dan apa yang terbaru dekat features gaming yang ada. Once korang masuk je dekat dalam game, nanti dia akan onkan secara automatik lah dia punya Hyper Response Engine. Yang mana Hyper Boost ni dia dapat tingkatkan lagi gaming experience korang tu. Contohnya touch response tu dia akan lebih responsif, dia boleh cecah sampai 1000Hz. Untuk features in-game, korang just swipe saja di bahagian sisi kiri phone, yang mana di bahagian atas tu korang akan nampak ada bacaan FPS counter, GPU dan juga CPU. Boleh juga adjust dia punya brightness terus dekat sini. Dan ada banyak fungsi menarik tau. Contohnya kalau dekat Hyper Response, dekat sini dia akan tingkatkan lagi lah dia punya responsive tu bila korang tekan. So next lagi dekat sini ada quick startup, dia akan terus masuk tanpa loading bila korang tekan kan. Next, untuk tingkat untuk boostkan lagi performance, korang boleh tekan performance setting. Ada banyak fungsi yang menarik korang boleh adjust dekat sini, depend pada minat korang. Ada banyak fungsi lain cun-cun dekat sini, korang boleh try nanti. Untuk grafik PUBG Mobile, highest grafik of course korang boleh dapatkan Ultra HD, ataupun kalau korang lowkan grafik kepada smooth, korang boleh dapatkan smooth extreme 60fps. Buat masa ni kita tak ada lagi setting smooth 90fps lah, since ni pun chip baru, memang agak lambat sikit lah nak dapat update. Untuk audio tak ada masalah untuk dapatkan Ultra dan gyro pun support tadi show. Untuk grafik Call of Duty Mobile dekat sini tak ada masalah lah, korang mendapatkan setting rata kanan, grafik quality very high dan juga frame rate sampai max. Untuk Mobile Legend, kalau korang tertanya macam yang korang nampak dekat skrin sekarang. Untuk Wild Rift pun memang tak ada masalah untuk korang dapatkan quality rata kanan, grafik quality super high. Cuma untuk frame rate saya perasan hanya max dekat sini 60fps sahaja kot buat masa ni. Dan terakhir untuk grafik PUBG No State dekat sini macam yang korang nampak lah, tak ada masalah untuk korang dapatkan setting rata kanan. Semua korang boleh setkan untuk frame rate sampai max dan juga untuk graphic quality boleh setkan kepada Ultra. Overall, experience gaming dekat OnePlus 10 Pro yang pakai chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ni bagi saya memang sangat-sangat awesome. Banyak benda yang ditingkatkan, banyak benda yang improve. Yang mana kan saya dah install lebih kurang 10 game tau. Semualah saya try, game casual ada, game heavy ada, memang sangat-sangat smooth. Kalau korang suka main PUBG, Call of Duty Mobile, PUBG New State, ML, semuanya tak ada masalah. Chip ni dapat handle dengan baik tau. Memang tak ada framing, FPS pun boleh kata stabil, dapat maintain 60fps dengan max suhu paling tinggi 43 darjah Celsius untuk setting rata kanan. Tapi macam mana pula untuk prestasi Genshin Impact? Kita tahu kalau chipset Qualcomm last year, Snapdragon 888, 888 Plus ada issue of weight dekat Genshin Impact ni. Kita main tak lama lah, seminit 2 minit pun suhu dah boleh cecah sampai 45 darjah Celsius. Okey, menariknya dekat chipset Qualcomm yang terbaru ni, Snapdragon 8 Gen 1, saya pun macam agak terkejut juga tau. Even saya main 1 jam, suhu still maintain bawah 45 darjah Celsius. Rata-rata dia main dalam 42 ke 43 darjah Celsius. Memang korang tak rasa panas pun bila korang pegang phone tanpa pakai casing. Cuma ada satu benda yang saya notice yang agak pelik, yang hanya berlaku dekat dalam game Genshin Impact sajalah setakat yang saya perasan. Dia punya bacaan FPS tu, even saya dah onkan option untuk enablekan 60fps dekat dalam setting Genshin Impact,
Tapi rata-rata saya perasan memang dia tak boleh nak maintain, dia tak boleh nak stabilkan 60fps. Rata-rata dia main dalam 40fps saja max dia tau. Mungkin ni salah satu sebab lah untuk dia maintainkan bacaan suhu. Saya try jugalah onkan Pro Gamer Mode dekat dalam performance setting, still dia tak boleh nak maintainkan 60fps. Tapi just nice lah, even 40fps bila korang lawan enemy tu memang tak ada isu stuck ataupun lagging. Apa je yang terbaru yang ada dekat kamera OnePlus 10 Pro ni yang pakai teknologi terbaru Hasselblad generasi kedua? First kali untuk rekan kamera OnePlus 10 Pro ni nampak lebih square, nampak lebih petak, dan saya perasan juga kamera dia tu dia terus bersambung tau dengan frame di bahagian sisi. Even kamera dia besar tapi bump dia tu memang sangat-sangat minimal. Part ni memang saya suka. Kalau bercakap dari segi spesifikasi kan, first kali untuk kamera OnePlus 10 Pro ni dibekalkan dengan triple camera setup di bahagian belakang. Untuk kamera utama sebesar 48MP, dia pakai sensor daripada Sony IMX789 dan support juga OIS untuk stabilization. Untuk sensor ultra wide angle tu sebesar 50MP menggunakan sensor daripada Samsung, dan yang ketiga dia support juga telephoto 8MP dan juga ada 3x3 optical. Of course support juga OIS. Manakala untuk kamera depan, kamera selfie sebesar 32MP sahaja. Anyway, untuk main kamera dan juga telefoto ni actually dia masih menggunakan teknologi yang sama yang ada dekat OnePlus 9 Pro. Untuk tampilan aplikasi kamera dekat sini memang sangat-sangat familiar lah, dan dia masih kekalkan shutter button yang Hasselblad warna orange tu. Untuk video, rakaman video paling tinggi boleh rekod 8K, untuk resolusi 4K boleh support sekarang sampai 120fps. Dan ada beberapa mod baru dekat sini kalau korang masuk di bahagian more, yang mana macam korang tahulah dia punya ultra wide angle tu yang baru, dia boleh support sampai 150 sudut pandangan tu. So dekat sini dia ada 2 mod tau, sama ada korang nak pakai yang biasa ataupun korang boleh tukar kepada yang macam ala-ala macam fish eye macam tu. Spec on paper memang tak jauh beza dengan 9 Pro, tapi hasilnya bagi saya memang agak berbeza. Saya nampak adalah peningkatan dekat kamera OnePlus 10 Pro ni. Untuk good lighting condition, hasil tu boleh kata lebih detail, lebih tajam, dan mid range pun agak luas. Untuk warna tu bagi saya dia lebih ke arah sedap mata memandang berbanding natural. Dalam keadaan indoor lighting, mode auto, gambar yang diambil lebih detail. Even beberapa situasi tu kadang-kadang saya terasa macam perlu adjustment lebih sikit lah part warna dan exposure yang lebih sesuai lah untuk situasi. Untuk low light dekat sini saya perasan kalau OnePlus 10 Pro nampaknya hasil yang ditangkap tu lebih baik berbanding 9 Pro yang warna dia tu lebih soft dan juga kurang detail. Alright, sekarang saya tengah rakam menggunakan resolusi 4K 60fps. So korang boleh tengok lah macam mana view dia kan. Sekarang saya tengah jalan ni kan, dia punya stabilization dia okey tak okey. Korang boleh tengok lah warna, exposure. So far just nice lah. Sekarang ni saya ada dekat lokasi yang boleh kata viral dekat TikTok, Bukit Antarabangsa Sunset View rasanya katanya namanya. Padahal saya dah lama dekat sini tau, tapi baru je tahu. So korang boleh tengok sikit macam mana kalau orang dek. Cuba nak sini tengok macam mana view dia kan. Korang boleh tengok nice tak nice. So saya akan cuba jalan laju sikit. Cantik gila view dia geng. So kalau kita akan cuba try untuk fokus close up sikit. So okay, nice. Alright, sekarang ni saya tengah rakam menggunakan kamera selfie 32MP yang ada dekat kamera phone ni OnePlus 10 Pro. Yang mana untuk dia punya resolusi tu standard macam before ni jugalah, 1080p 30fps. Dia tak ada mode untuk tukar kepada resolusi lebih tinggi macam 4K ataupun 1080p lebih sikit kan. So tak cukup nafas nak cakap. Korang boleh tengok macam mana kualiti dia, exposure, warna. Sekarang saya tengah jalan dan saya tak onkan mode lain macam stabilization ke apa. Yang ni memang dah auto, dah default. So korang boleh tengok sini agak panas sekarang, tak boleh nak lama-lama. Santai, cun tak cun. So kalau kita berlari sikit macam mana? Lari anak cakap. Santai. Air dah tak bawa panas-panas ni. Memang sempoi lah. Kalau korang ni kan dah terbiasa dengan OnePlus, korang dah follow daripada OnePlus One sampai sekarang kita ada OnePlus 10 Pro. Kalau part software ni saya rasa mungkin korang akan terasa kecewa sikit lagi geng. Sebab biasanya kalau phone OnePlus yang daripada China ni dia akan bagi Hydrogen OS. Tapi sekarang ni out of the box macam korang nampak lah, dia dah pun dibekalkan dengan Kali OS. Yang mana ini adalah sistem operasi Oppo tu sendiri tau. Sebab apa? Sebab macam korang tahu lah, OnePlus sekarang dah pun bekerja di bawah Oppo. Tapi tak apalah, at least OnePlus menjanjikan 3 tahun untuk software update dan juga security. Kalau untuk bateri, boleh kata bateri yang dibekalkan kat OnePlus 10 Pro ni level-level flagship lah, 5000 mAh dia punya capacity dan juga support pengecasan pantas.
Untuk sistem pengecasan jenis berwire dia support 80W, untuk wireless charging 50W dan untuk reverse wireless charging 10W saja. Kalau untuk charging time tu kan, masa yang saya dapat untuk fully charge daripada 0 ke 100% tu lebih kurang 44 minit. Tapi kalau daripada 10% ke 100% tu lebih cepat sikit lah, lebih kurang dalam 36 minit. Untuk ketahanan bateri, dia punya SOT tu kan rata-rata saya dapat 5 ke 6 jam untuk penggunaan always on data. Lepas tu saya pakai resolusi Quad HD+ dan juga refresh rate height 120Hz. First kali untuk speaker, dia punya stereo speaker yang ada dekat OnePlus 10 Pro ni bagi saya kualiti yang dihasilkan tu memang lebih kurang sama je lah macam OnePlus 9 Pro. Yang kedua dari segi dia punya haptic ataupun vibration motor tu bagi saya memang best, saya tak dapat nak komplain, memang sedap lah feel dia. Yang ketiga pula dari segi fingerprint scanner tau. Selain dia ada kedudukan yang kali ni lebih tinggi, dia punya fingerprint scanner tu pun bila kita tekan pun boleh kata agak laju lah standard OnePlus. So, hasilnya bagi saya selepas saya main phone ni lebih kurang seminggu 2 minggu macam tu, memang saya terasa kalau OnePlus 10 Pro ni just incremental update je lah daripada version yang sebelum ni. Dia ada design yang lebih fresh, ada processing yang lebih baik, improvement kamera yang signifikan. So, apa pendapat korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa lah tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.